berkenaan dengan apakah situasi politik di sana. Tajuk kita pada malam ini, Saudara Rif, adalah berkenaan dengan negara-negara Islam di Timur Tengah, macam mana mereka menghadapi ataupun apakah keadaan mereka ketika mereka mendepani isu dan konflik di Gaza hari ini. Jadi kita bincangkanlah dengan lebih mendalam apakah implikasi peperangan tersebut di negara-negara Islam, apakah pandangan mereka, apakah pendapat mereka, apakah tindakan-tindakan yang telah diambil oleh mereka. Kita akan bincangkan pada malam ini dengan lebih mendalam. Free Palestine, betul, saya sokong Haikal Syahid. Jadi kita nak bincangkan banyak juga perkara yang sangat berat, sangat mendalam. Jadi kalau boleh we keep an open mind lah, kita dengar apa yang sedang berlaku sekarang di kawasan Timur Tengah. Okay, Free Palestine, betul, Free Palestine. Okay, saya rasa kita akan mula dalam masa beberapa minit. Kita tunggu kawan-kawan yang sekarang masih on the way. Kalau boleh kita nak dengar juga pendapat kawan-kawan berkenaan dengan isu semasa ini. Kalau ada pandangan, ada pendapat, gunakan ruangan komen. Kita dengar semua pandangan, kita dengar semua pendapat dan kita bincangkan bersama. Kerana perkembangan di Timur Tengah ni bagi saya, seorang yang telah lama analisa politik di dunia dan juga di kawasan Timur Tengah, saya rasa perkembangan dia sangat unik dan elok kita perbincangkan bersama. Okey, jadi perkara pertama yang saya nak bincangkan pada malam ini adalah berkenaan dengan Egypt, ataupun kita lebih mudah difahami kita kata Mesir dan Jordan. Sebenarnya Jordan dan Mesir ini adalah negara-negara yang paling dekat sekali dengan Palestin, ya. Mereka memang jiran. Kalau kita tengok West Bank Palestin, dia bersebelahan dengan Jordan dan dia sebenarnya mempunyai sejarah dengan Jordan yang agak lama. Jordan sebenarnya pernah menakluki kawasan West Bank tersebut. Dan sebenarnya kawasan West Bank ataupun warga-warga Palestin di West Bank, kebanyakan daripada mereka mempunyai kewarganegaraan Jordan. Jadi ramai sebenarnya yang agak confused berkenaan dengan Jordan ni, kerana dia sebenarnya kalau kita lihat daripada segi politiknya, Jordan ni sangat rapat dengan Amerika Syarikat. Dan Jordan ni juga mempunyai hubungan dengan Israel. Jadi ada hubungan dengan Israel dan juga mereka sangat rapat dengan USA, dan mereka punya ekonomi pun sebenarnya sangat-sangat bergantung kepada Amerika Syarikat. Tetapi kita juga banyak dengar bahawa the King and Queens of Jordan ni adalah sebuah negara monarki yang di mana mereka telah melantang mengkritik Israel, mengkritik peperangan di antara Israel dan juga Hamas. Jadi sebenarnya Jordan ni bagi saya negara yang sangat terikat sekarang. Kalau siapa yang nak tahulah, Jordan ni sebenarnya negara yang sangat kecil. Tetapi sangat kecil, dan dia punya bilangan penduduk dia, setengah daripada itu adalah warga Palestin. Setengah daripada itu. Tetapi mereka juga mempunyai hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat dan juga Israel. So dia susah nak kena balance di antara dua faktor ni. Walaupun kalau kita tengok berita di Jordan, ramai yang menyatakan bahawa the Jordanians and the Palestinian yang tinggal di Jordan itu sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat rapat, hidup di dalam keadaan yang aman dan damai. Tetapi semestinya apabila berlaku konflik yang begitu besar di Gaza, walaupun bukan di West Bank, ianya memberi implikasi yang sangat besar kepada Jordan dan Jordanians. Jadi kalau kita lihatlah, bagi saya sebenarnya Jordan ni, itulah posisi dia sangat unik, dan dia terpaksa sebenarnya membuat keputusan-keputusan yang sangat berat. Jadi kalau dia sebenarnya kawan dengan Amerika Syarikat,
Tapi kalau dia pro sangat Amerika Syarikat, nanti setengah daripada penduduk dia yang warga Palestin tu akan marah. Dan yang setengah Palestin tu confirm akan marah pasal mereka mempunyai sejarah, mereka orang Palestin. Tetapi yang setengah daripada yang Jordan tu juga akan marah kerana mereka juga mempunyai simpati yang amat besar kepada mangsa-mangsa di Palestin. Jadi tetapi mereka juga tahu negara mereka tak boleh sebenarnya berdiri di atas dua kaki mereka sendiri kerana ekonomi mereka sebenarnya sangat berkait rapat dengan Amerika Syarikat dan Israel. Jadi kalau kita lihat, dia sebenarnya ada dua pihak di dalam Jordan ni. Di setengah, kalau kita tengok statement-statement daripada monarki mereka, mereka akan menyatakan bahawa mereka kutuk Israel. Mereka hentam Israel. Israel telah berlaku dengan sangat ganas, sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Tetapi on the other side, kalau kita tengok sebenarnya, ada juga berita-berita daripada Timur Tengah yang menyatakan bahawa walaupun Jordan sibuk mengkritik Israel, tetapi mereka juga sebenarnya memberi Israel, membuka laluan kepada Israel untuk mendapat senjata daripada Amerika Syarikat. Jadi dia ada dua side yang agak unik, dan kalau saya sebenarnya dalam masa seminggu ni saya tak habis-habis baca pasal Jordan je kerana saya tahu kalau saya berada di kedudukan Jordan, dia sebenarnya sangat susah, sangat unik, terpaksa balance di antara dua pihak tersebut. Dan sebenarnya Mesir juga mempunyai lebih kurang masalah yang samalah. Saya tahu kebanyakan daripada orang-orang Malaysia, misalnya, persoalan yang paling besar di dalam minda kita sekarang ni, kenapa Jordan dengan Mesir ataupun Egypt tidak memberi laluan untuk pelarian-pelarian daripada Palestin untuk masuk ke negara mereka. Kalau kita fikir, dia sebenarnya sifir yang sangat mudah. Mereka adalah negara-negara Islam. Mereka tahu apa yang kekejaman yang sedang berlaku kepada warga-warga Palestin. Mereka pula jiran kepada Palestin, dan semestinya kalau warga Palestin nak lari daripada kekejaman Israel, mereka mestilah masuk kepada Mesir ataupun Jordan. Tetapi kalau kita lihat, Mesir dengan Jordan sebenarnya telah menutup sempadan mereka dan tidak memberi ruang kepada pelarian-pelarian Palestin untuk memasuki ke kawasan mereka, ke negara mereka. Jadi ramai saya tengok warga-warga Malaysia sebenarnya terkejut. Mereka tak faham. Kenapa? Apalah masalah dengan negara-negara Islam ni? Kata Islam, tapi dia tak bagi warga-warga Islam yang teruk dibom, teruk tidak mempunyai makanan untuk lari daripada negara-negara mereka, negara mereka, Palestin, dan masuk kepada tempat yang lebih selamat, iaitu Mesir dan juga Jordan. Sebenarnya Jordan dengan Mesir telah memberi beberapa kenyataan. Mereka telah tunjukkanlah statement diorang, posisi mereka, kenapa mereka tidak bagi pelarian-pelarian daripada Palestin ni untuk masuk Mesir dan juga masuk Jordan. Pertama sekali, kalau kita tengok Jordan lah, paling simple sebenarnya itulah. Kalau dah setengah daripada penduduk mereka Palestin, kalau mereka bagi lebih ramai orang Palestin masuk, mereka sebenarnya takut bahawa kuasa politik orang Jordan tu akan hilang kepada Palestin. Jadi dia sebenarnya ada sedikit political calculation itulah. Ada sedikit political calculation di mana mereka takut bahawa kalau lebih ramai warga-warga Palestin masuk, hilanglah Jordan. Jordan akan hilang negara mereka. Itu salah satu fear yang ada lah. Dan yang kedua, kalau Jordan saya ada sebut tadi, hubungan rapat dengan Amerika Syarikat dengan Israel lah. Jadi mereka sebenarnya tak nak overrun by Palestinian kerana mereka kena jaga, pastikan bahawa diplomasi dengan Amerika Syarikat dan Israel tu kekal terhubung. Dan sebenarnya yang ketiga adalah mereka takut bahawa pelarian itu akan masuk ke Mesir dan masuk ke Jordan dan akan tinggal di sana selama-lamanya. Mereka takut sebenarnya yang inilah sebenarnya yang Israel mahukan. Israel, dia mahukan orang-orang Palestin, warga-warga Palestin yang berada di Gaza untuk lari daripada negara mereka sendiri dan terus pergi ke Mesir dan terus pergi ke Jordan. Jadi Israel dah tak perlu selesaikanlah masalah tu. Warga-warga Palestin yang mereka tidak suka, warga-warga kononnya Hamas lah yang tidak suka,
semua akan lari ke Mesir ataupun ke Jordan, jadi masalah mereka selesai. Jadi Israel tu terus 100% akan dikuasai oleh orang-orang Yahudi Zionis ini. Jadi Mesir dengan Jordan lihat kalahlah perjuangan di Palestin itu jika semua warga-warga Palestin lari daripada Gaza ataupun daripada West Bank dan masuk ke Jordan ataupun Mesir. Jadi itu salah satu daripada perkiraan negara-negara jiran daripada Palestin itu seperti Jordan dan Mesir. Bagi saya ini agak unik ya. Jadi itulah kepada warga-warga Malaysia kat luar sana yang tak faham. Apakah susah sangat nak bagi pelarian ni masuk ke Mesir dan ke Jordan? Itulah some of the political calculation yang berada di minda pemimpin-pemimpin di Mesir dan juga pemimpin-pemimpin di Jordan. Sebenarnya satu lagi perkara yang saya tak maklumkan lagi, iaitu mereka sebenarnya takut. Mereka takut bahawa peperangan yang sekarang ni berlaku di Gaza, jika mereka bagi masuk orang-orang Palestin masuk kepada kawasan Egypt, mereka takut bahawa peperangan itu juga akan masuk ke kawasan Egypt. Jadi mereka takut bahawa peperangan itu hanya akan merebak di dalam Egypt juga. Mereka sebenarnya tak nak termasuk secara direct kepada politik itu. Mereka tidak mahu rakyat-rakyat mereka juga terkorban. Mereka tidak mahulah kalau ada misal habis Hamas dengan Israel tengah berperang, bagi mereka bagilah dia orang perang. Jangan masuk ke dalam kawasan Egypt. Tetapi itulah mereka juga kena balance kerana mereka juga adalah beragama Islam dan mereka juga sedar bahawa Israel itu berlaku sangat kejam. Jadi ianya juga timbul satu elemen humanity, human kemanusiaan. Jadi sekarang sebenarnya Jordan dengan Mesir masih pertimbangkan pelbagai perkara lah. Tetapi sekarang ni kalau saya tengok daripada awal peperangan ini berlaku pada 7 Oktober yang lepas hinggalah kepada hari ini, Mesir dengan Jordan kekal dengan pendirian mereka bahawa mereka tidak akan bagi langsung pelarian-pelarian daripada Palestin untuk masuk ke kawasan mereka atas sebab-sebab yang saya telah perkatakan tadilah. Jadi bagi saya perkara itu mungkin tidak akan berubah dalam masa yang terdekat. Jadi kalau sesiapa rakyat Malaysia yang sebenarnya masih tak faham kenapa berlaku perkara tersebut, sekarang mungkin dapat fahamilah apakah pandangan-pandangan daripada negara-negara tersebut. Jadi saya pergi kepada utara Palestin pula. Ramai yang sebenarnya tak faham Hezbollah tu apa, kan? Pasal utara Palestin adalah Lebanon. Saya baca komen sikit. Okey, semua komen-komen ni saya akan sebut, saya akan ulas nanti ya di akhir live saya nanti. Saya ingin sebut sedikit berkenaan dengan Hezbollah di Lebanon. Ramai sebenarnya tidak faham Hezbollah ni apa, apakah kaitan mereka dengan Iran, dan adakah Hezbollah ni suatu tentera yang Israel takut ataupun tidak sebenarnya. Okey, sebenarnya Hezbollah ini adalah sebuah paramilitary group. Jadi mereka adalah satu ketenteraan sendiri. Mereka sebenarnya tidak menguasai Lebanon. Pada pilihan raya Lebanon yang baru-baru ini sebenarnya mereka kalah dengan besar. Mereka kalah kepada parti-parti politik yang lain. Jadi mereka tidak dapat membentuk kerajaan. Tetapi mereka sebenarnya masih mempunyai kuasa politik yang sangat kuat sekali di dalam Lebanon. Jadi walaupun mereka bukan kerajaan, tetapi di kawasan selatan Lebanon ni sebenarnya sangat-sangat dikuasai oleh grup-grup Hezbollah ini. Dan Hezbollah ini diperkatakanlah berdasarkan kebanyakan daripada media menyatakan bahawa dia sangat rapat dengan Iran. Daripada segi latihan tentera, daripada segi dana, daripada segi strategi, mereka sebenarnya sangat rapat dengan Iran. Dan sebenarnya mereka ini dan ini sebenarnya menimbulkan sedikit kegerunan lah di kalangan warga Israel dan juga warga Amerika Syarikat. Kerana mereka lihat Hezbollah ini adalah satu proksi kepada Iran. Jadi Iran sebenarnya bagi perkiraan mereka amat lama lagi sebelum Iran akan masuk ke peperangan ini secara direct. Tetapi Iran mungkin akan masuk peperangan ini secara direct melalui Hezbollah. Dan kalau kita lihat di utara
Israel sekarang ni, sebenarnya Lebanon, Hezbollah dengan Israel sudah mula berperang. Sudah mula bom menggebom, tetapi Hezbollah masih belum perang secara total lagi di dalam Israel. Maksudnya mereka tidaklah menempuhi sempadan lagi dan buat ground operation untuk masuk ke dalam Israel. Tetapi bibit-bibit tu kita dah mula nampak. Jadi kalau Israel sebenarnya sekarang ni sebenarnya sedikit takut dengan Hezbollah di utara, kerana mereka tahu sebenarnya Hezbollah ni sangat-sangat berkuasa daripada segi ketenteraan. Mereka pernah berperang sebelum ini dengan Israel, dan Israel tahu bahawa keupayaan Hezbollah ni sebenarnya sangat kuat. Mereka adalah para military yang sangat strong daripada segi finance, daripada segi strategi, daripada segi pengalaman, pasal mereka pernah berperang dengan Israel, dan juga daripada segi equipment. Kalau kita nak bandingkan keupayaan tentera Hamas dengan keupayaan tentera Hezbollah ni, sebenarnya langit dengan bumi. Jadi Israel tahu perkara ni. Mereka tahu bahawa mereka tak perlu takut sangat dengan Hamas. Hamas ni bagi mereka boleh makan lah. Tetapi kalau berlaku multi-prong war di utara dan juga di selatan dengan Hamas, mereka tahu bahawa ini akan menyusahkanlah ketenteraan mereka. Jadi sebenarnya sekarang ni mereka nak try to avoid direct conflict dengan Hezbollah, tetapi nampaknya Hezbollah sangat strong pendirian mereka bahawa mereka akan menyertai peperangan ini secara total jika Israel masuk Gaza dan melakukan ground operation. Dan seperti saya telah cakap dalam live saya sebelum ini, nampaknya perkara itu memang akan berlaku dalam masa yang terdekat. Israel punya tentera sudah masuk beberapa kali di dalam sepadan Gaza untuk membuat sedikit operasi lah. Mereka bom base Hamas, dan mereka juga pastikan bahawa anti-tank punya equipment semua mereka dah destroy. Ini sebenarnya semua adalah groundwork ataupun warm up lah sebelum mereka masuk ke Gaza secara total. Tetapi mereka tahulah bahawa jika mereka masuk ke Gaza secara total, ada possibility yang sangat tinggi bahawa Hezbollah akan serang mereka di utara. Dan mereka sebenarnya tengah cuba untuk mengelakkan perkara tersebut. Tetapi ada lagi satu perkara sebenarnya yang mungkin menyebabkan sedikit delay daripada Israel masuk ke Gaza secara total. Dan ini adalah berkenaan dengan hostage ataupun tebusan-tebusan mereka lah. Saya tak pasti rakyat Malaysia semua ada tengok tak berita-berita Israel sendiri. Tetapi nampaknya mangsa-mangsa hostage ataupun tebusan Hamas itu sebenarnya tidak mahu Israel untuk escalate perang ni. Mereka kata kalau nak perang nantilah. Selepas tahanan-tahanan tu kita dah dapat balik semula. Mereka takut kalau perang ni terus berlarutan, yang akan jadi mangsa sebenarnya adalah tahanan-tahanan tersebut. Dan bagi saya ini sangat rasional, tetapi daripada segi kerajaan Netanyahu, daripada segi kerajaan Israel, kita nampak bahawa mereka itulah nampaknya sangat berpendirian yang sangat tegas bahawa mereka nak destroy Hamas completely. Tetapi apabila mereka destroy Hamas completely itu, kita tahulah ramai sebenarnya rakyat Gaza yang akan terkorban. Dan sekarang berdasarkan data yang terkini, sudah lebih daripada 8,000 mangsa terkorban. Jadi Amerika Syarikat Biden sebelum ni ada menyatakan bahawa betul ke angka-angka ni betul, accurate ataupun tidak. Sehinggalah menyebabkan bahawa Hamas telah mengeluarkan semua nama-nama mangsa tersebut. Dan kalau kita dengar kenyataan daripada United Nations juga, mereka menyatakan bahawa selalunya Hamas, figure fatality daripada Hamas ni sebenarnya boleh dipercayai berdasarkan daripada pengalaman perang-perang sebelum inilah. Jadi itu sedikit berkenaan dengan Hezbollah di Lebanon. Jadi Hezbollah di Lebanon. Jadi saya harap semua sekarang ni faham sedikitlah apakah peranan Hezbollah di utara Palestin, utara Israel. Dan nampaknya kalau betul lah Israel masuk perang ke dalam Gaza ground operation secara total, nampaknya betul lah Hezbollah akan masuk campur. Tetapi perkara itu kita perlu tunggulah, kita tengok apakah perkembangan peperangan ini.
Jadi apabila saya dah sebut berkenaan dengan Hezbollah di Lebanon yang dikatakan proksi Iran, saya rasa moleklah kalau saya juga maklumkan berkenaan dengan Iran sendiri. Iran ni sebenarnya ramai orang Malaysia kalau kita dengar Iran, perkara pertama yang kita dengar itulah Syiah. Tetapi sebenarnya daripada segi politik, daripada segi ketenteraan, sebenarnya Iran ini memain politik regional, memain politik di kawasan Timur Tengah ini sebenarnya dominan sekali. Iran sebenarnya mempunyai ramai banyak paramilitary group, bukan sahaja di Lebanon tetapi juga di negara-negara lain seperti Syria, seperti Syria, lagi satu apa? Di Yemen. Jadi Iran ni sebenarnya mempunyai banyak kuasa-kuasa ketenteraan di luar sempadan mereka itu. Jadi Iran ni kalau kita tahulah daripada nuclear deal Amerika Syarikat dengan Iran dulu, kita tahu bahawa Iran ini sekarang ni mempunyai nuclear capability. Saya cakap capability, saya tak cakap nuclear weapon. Iran sebenarnya kalau kita tengok berdasarkan fakta-fakta rasmi dunia, Iran tidak mempunyai senjata nuklear. Apa yang mereka mempunyai adalah sebenarnya nuclear capability. Mereka mempunyai keupayaan untuk membuat senjata nuklear, tetapi mereka masih tidak mempunyai senjata nuklear. Tetapi berdasarkan apa yang kita tahu, sebenarnya mereka pada bila-bila masa saja boleh untuk membina keupayaan untuk senjata nuklear itu. Dan sekarang ni Amerika Syarikat dengan Israel sangat berwaspada. Mereka sebenarnya sangat takut bahawa peperangan di Gaza ini jika berkelanjutan, jika Hezbollah proksi Iran juga masuk ke dalam peperangan ini, ada kemungkinan yang sangat besar bahawa Iran akan mengambil peluang tersebut untuk membina senjata nuklear. Jadi sebenarnya Amerika Syarikat dengan Israel ni juga adalah worry mereka sendiri bahawa Iran akan mensenjatakan kuasa nuklear mereka. Dan mereka mestilah tidak mahu perkara itu untuk berlaku kerana daripada segi sudut pandangan Amerika Syarikat dengan Israel, mereka nampak Iran tu sebagai axis of evil. Jadi hanya mereka yang baik, Iran ni jahat lah. Jadi mereka tak nak Iran ada senjata nuklear. Jadi kalau kita tengok bacaan artikel yang saya petik daripada Reuters ni, at United Nations, Iran warns US will not be spared if war in Gaza continues. So mereka bukan cakap pasal Israel je. Mereka juga memberi warning, amaran yang sangat jelas sekali kepada Amerika Syarikat. Jadi kita tahulah Amerika Syarikat, kerajaan Biden baru-baru ini telah menghantar warship berdekatan dengan kawasan Gaza. Jadi possibility untuk kebolehmungkinan untuk Israel, Amerika Syarikat untuk menyertai peperangan ini secara direct, jika peperangan ini berlanjutan, ada possibility sangat tinggi sekali. Jadi kalau US masuk, semestinya Iran juga akan masuk dan kemungkinan besar Iran akan membina keupayaan nuklear mereka dan mungkin ini akan menggugat sedikit Israel dan juga Amerika Syarikat. Saya juga nak maklumkan kepada semua yang bahawa bukan kita cakap nuclear weapon sahaja yang berkuasa. Sebenarnya macam Hezbollah di Lebanon pun, walaupun mereka tidak mempunyai keupayaan nuklear, tetapi mereka mempunyai missiles yang boleh target di mana-mana sahaja kawasan di dalam Israel. Jadi semestinya penduduk Israel ni, walaupun mereka kejam, walaupun mereka sangat-sangat ganas di Gaza, mereka juga tahu bahawa Hezbollah di Lebanon mempunyai senjata-senjata yang boleh mencederai ataupun membunuh mereka di mana-mana sahaja di dalam negara mereka itu, negara haram mereka itu. Jadi sebenarnya ini sangat digerunilah oleh warga-warga Israel ataupun kerajaan Israel, yang saya rasa warga-warga Malaysia yang menonton live ini patut fahamilah berkenaan dengan konteks politik dan perkembangan politik di dalam kawasan Timur Tengah itu. Jadi ini sedikit sebanyak berkenaan dengan Iran. Dan juga sebenarnya ramai yang menyatakan bahawa Hamas itu apabila mereka membuat serangan kepada Israel pada 7 Oktober sebenarnya adalah tunjuk ada campur tangan daripada Iran.
Mereka bagi hipotesis yang konon, atau mereka bagi apa, gambaran bahawa sebenarnya Iran yang memaklumkan ataupun memberi arahan kepada Hamas untuk menyerang Israel. Sama ada perkara itu betul ataupun tidak, kita tidak tahulah. Tetapi nampaknya daripada permulaan lagi, Amerika Syarikat dan Israel telah cuba untuk menyalahkan serangan Hamas itu kepada Iran, untuk provoke Iran untuk menyertai, tak adalah untuk provoke, tetapi untuk maklumkan kepada semua, untuk masyarakat dunia bahawa ini sebenarnya adalah tindak tanduk daripada Iran. Jadi mereka sebenarnya pandang Iran ni sebagai big brother lah di dalam kawasan Timur Tengah, kerana mereka mempunyai paramilitary group, mereka mempunyai pengaruh di dalam banyak negara-negara di kawasan Timur Tengah, dan bukan saja di dalam Iran. Jadi mereka cuba menyatakan bahawa Hamas itu mempunyai kaitan yang rapat dengan Iran juga. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan Iran. Tadi saya ada sebut berkenaan dengan Big Brother di kawasan Timur Tengah. Jadi apabila saya sebut pasal Big Brother ni, saya tak boleh lupalah. Kita tak boleh lupakan salah satu Big Brother di kawasan Timur Tengah. Dan Big Brother tersebut adalah Arab Saudi, Crown Prince. Kalau kita lihat daripada laporan-laporan sebelum peperangan ini berlaku, ramai analisa sains politik yang menyatakan bahawa saya pergi kepada permulaan. Sebelum ni Saudi Arabia dengan Israel sebenarnya ada cuba melakukan proses normalisasi. Proses normalisasi ni adalah untuk memastikan bahawa Arab Saudi ni mengiktiraf negara Israel. Jadi kalau kita tahu Malaysia ni, kita tidak iktiraf Israel langsung. Orang Israel tak boleh masuk Malaysia, orang Malaysia tak boleh pergi kepada Israel kalau menggunakan pasport Malaysia lah. Berdasarkan kenegaraan Malaysia, mereka tak boleh masuk Israel. Di Malaysia juga tidak mempunyai kedutaan Israel. Dan perkara itu sama juga seperti Saudi sebenarnya, tetapi proses menormalisasi itu sudah ada. Jadi sudah ada proses rundingan di antara pemimpin-pemimpin Saudi dan juga pemimpin-pemimpin Israel. Jadi apabila berlaku serangan Hamas ini ke Israel, ramai sebenarnya yang menyatakan bahawa ini adalah cubaan sabotaj Iran. Mereka, seperti saya kata tadi, mereka cuba menyalahkan Iran. Dan sebab kenapa mereka menyalahkan Iran, sebab utama Iran kononnya membuat perkara ini sebenarnya adalah kerana mereka rasa ataupun mereka hipotesis bahawa Iran sebenarnya cuba untuk sabotaj rundingan di antara Saudi dan juga Israel. Jadi mereka nampak, jadi kononnya berdasarkan pandangan Amerika Syarikat, Iran nampak Saudi dan Israel sudah mula mempunyai hubungan, jadi mereka masuk. Mereka buat provok lah dengan Hamas menyerang Israel dan sebagainya. Kerana mereka sebenarnya rasa, bagi fikiran mereka, Hamas tidak mempunyai kebolehan untuk membuat serangan seperti itu. Dan kalau kita lihat, tanpa pertolongan lah. Dan kalau kita lihat sebenarnya, fatality ataupun impak daripada serangan Hamas tu sebenarnya sangat besar sekali. Dan ini sebenarnya berdasarkan pengalaman sejarah Hamas. Mereka tidak pernah membuat serangan yang sebesar-besar inilah. Jadi kerana itu mereka menyalahkan Iran. Jadi kalau kita tengok, kalau betul lah hipotesis mereka itu, nampaknya ia berkesan lah. Kerana kalau kita lihat, Arab Saudi sudah mula untuk tidak meneruskan dengan proses normalisasi Israel itu. Dan sekarang ini mereka cuba untuk merapatkan diri dengan Iran pula. Jadi kepada siapa yang tidak familiar lah dengan konteks politik di Timur Tengah, sebenarnya Iran dengan Saudi ini mempunyai hubungan yang tidak rapat sangat. Di konteks analisa politik, ramai yang menyatakan bahawa sebenarnya Saudi dengan Iran ni dia kuasa persaingan. Mereka bersaing sebenarnya, entah untuk siapa yang menjadi big brother di dalam kawasan Timur Tengah. Saudi of course lah, dia mempunyai Mekah, mempunyai Madinah. Jadi ramai memikirkan bahawa Saudi ini adalah big brother di kawasan Timur Tengah.
Tetapi sebenarnya ada juga elemen-elemen lain yang at play. Kita tak boleh kata Mekah dengan Madinah maksudnya dia pegang seluruh dunia Islam ni. Tidak betul. Dia ada faktor-faktor lain seperti pengaruh politik, pengaruh ketenteraan, pengaruh wang. Jadi ini sebenarnya the elements that is at play bila kita nak tengok politik, konteks politik Timur Tengah ini secara menyeluruh. Jadi persaingan di antara Saudi dengan Iran ni sebenarnya dah lama. Dah lama mereka berseteru. Itu terma yang saya nak pakai lah. Berseteru. Tetapi selepas berlakunya peperangan yang amat dahsyat di Gaza ini, nampaknya perseteruan tu pause kejap. Saudi dengan Iran sekarang, mereka cuba berbaik. Dan normalisasi di antara Saudi dengan Israel telah dibekukan. Kalau saya baca sini, itulah Saudi Arabia puts Israel deal on ice. And on ice tu maksudnya pause lah. Amid war and engages with Iran. Jadi sebenarnya bagi saya di konteks warga orang Islam di dalam yang tinggal di dunia Islam, yang tinggal di negara Islam, saya rasa ini adalah satu perkembangan yang sangat baik lah. Kerana ini menunjukkan bahawa politik-politik sempit di Timur Tengah yang dimainkan sebelum ini telah diketepikan. Dan negara-negara Islam yang sebelum ini berseteru, kini cuba untuk mendamaikan dan mencari proses solusi yang terbaik bagi warga Palestin. Jadi di sudut saya, pandangan saya nampak ini ada satu perkembangan yang sangat baik sekali. Kalau pandangan anda macam mana pula, boleh bagi komen di ruang komen. Jadi itu sedikit sebanyak berkenaan dengan Saudi Arabia, big brother kita di Timur Tengah. Saya pergi pula kepada Turki. Sebenarnya ramai yang tidak tahu bahawa di dalam konteks dunia Islam ini, walaupun tidaklah di Timur Tengah, Turki lebih kepada Asia dan Eropah daripada segi geografi lokasinya, tetapi Turki juga sebenarnya adalah salah satu kuasa dunia Islam yang memainkan politik yang sangat dominan di dalam dunia Islam. Saya tak kata dunia Timur Tengah, tapi di dunia Islam yang kebanyakan di Timur Tengah lah. Jadi sebenarnya di antara Iran, Saudi, ada juga Turki, di mana mereka sebenarnya sebelum ini bersaing untuk posisi yang dominan di dalam dunia Islam. Tetapi kalau kita lihat, walaupun sebelum ini Turki mempunyai kedutaan Israel, tetapi kalau kita lihat Israel telah tutup kedutaan mereka di Turki, dan sekarang ni orang-orang embassy, orang-orang kedutaan Israel telah pulang kepada negara mereka, negara haram mereka. Jadi bagi saya ini juga adalah satu perkembangan di mana seteru-seteru ataupun persaing-persaing politik di dalam dunia Islam, siapa yang nak jadi big brother ni di antara Iran, di antara Saudi dan di antara Turki, sekurang-kurang semua sekarang mempunyai hala tuju yang sama, iaitu untuk menjatuhkan rejim Zionis dan untuk memastikan bahawa keselamatan penduduk di Palestin, di Gaza terjaga. Jadi ini sedikit perkembangan lah kepada siapa yang tidak familiar akan situasi politik, terutamanya di Turki, memandangkan Malaysia sekarang ni mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Turki selepas Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Jadi kalau kita tengok sebenarnya Erdogan semalam telah memberi kenyataan yang bagi saya sangat hebat lah. Dan dia sebenarnya telah membuka naratif baru apabila beliau menyatakan kepada Amerika Syarikat bahawa don't provoke basically a Crescent/Crusader conflict again. Dia bagi amaran sebenarnya kepada Amerika Syarikat dan Israel. Jadi apa yang dimaksudkan beliau ini itulah jangan startkan peperangan di antara dunia Kristian dan Yahudi dengan juga dunia Islam. Dan bagi saya ini sebenarnya adalah message yang sangat bagus sekali. Kerana kalau kita lihat daripada segi komposisi politik, kalau kita tengok daripada segi pemerintah politik, kalau kita tengok dunia-dunia Kristian di Eropah, di Amerika Syarikat dan sebagainya, kebanyakan daripada mereka menyokong Israel. Dan kalau kita lihat daripada segi negara-negara Islam pula, kebanyakan daripada kita menyokong Palestin.
Tetapi sebenarnya situasi itu bagi saya betul dari segi sudut pemerintah. Tetapi ada juga pengecualian-pengecualian, ya. Ada juga negara-negara yang bukan Kristian yang support Israel seperti Jepun dan Korea misalnya, dan juga ada negara-negara yang bukan Islam yang menyokong Palestin. Kita lihatlah ada beberapa negara-negara, terutama actually yang tu sebenarnya yang dominan, kerana di United Nations baru-baru ini mereka telah meminta untuk gencatan senjata dan untuk Israel untuk hentikan serangan yang sangat ganas, sangat kejam di wilayah Gaza itu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya bagi saya tidak betul lah ada crescent cross punya crescent masuk Islam, cross pula Christian punya separation, tetapi kita nampak ada sedikit lah betul lah apa yang dinyatakan oleh Erdogan di Turki ini. Jadi bagi saya kalau kita lihatlah dari segi sudut perkembangan politik dunia apabila aftermath of peperangan ini, kita boleh lihat sebenarnya walaupun negara-negara Kristian ni pemerintahnya kebanyakannya menyokong Israel, tetapi kita sebenarnya nampak banyak gerakan-gerakan akar umbi rakyat mereka yang menyokong kepada Palestin. Dan saya rasa ini adalah satu fenomena yang sangat baru sekali. Kalau kita lihat sebelum ini amat jarang sekali untuk kita lihat bahawa warga-warga di Amerika Syarikat, di Florida, di UK, di Denmark, di negara-negara Eropah yang memberikan solidariti kepada Palestin. Dan bagi saya ini adalah perkembangan yang sangat baru sekali dan sangat unik. Dan ianya juga menunjukkan bahawa walaupun pemerintah-pemerintah setengah negara masih menyokong Israel, tetapi the feeling on the ground ataupun kebanyakan daripada rakyat-rakyat Malaysia, rakyat-rakyat mereka tidak bersetuju dengan pemerintah-pemerintah mereka berkenaan dengan kekejaman Israel ni. Dan saya rasa bagi saya any person with the right mind kalau tengok video-video yang keluar daripada wilayah Gaza boleh tahu bahawa siapa yang sebenarnya yang sedang melakukan keganasan dan berlaku secara tidak adil dan kejam. Tapi of course video-video ni sekarang ni susah untuk kita tengok memandangkan wilayah Gaza telah putus bekalan elektriknya. Jadi itu sebenarnya adalah sedikit ulasan saya pada malam ini berkenaan dengan situasi politik yang sedang berlaku di wilayah Gaza dan juga di negara-negara Islam yang berdekatan dengan Palestin. Jadi saya dapat, penonton-penonton dapatlah manfaat sedikit daripada perkongsian ini, dan saya sebenarnya tak sempat untuk baca apakah komen-komen anda sebelum ini ketika saya memberi ulasan. Jadi saya luangkan masa sedikit untuk membaca komen dan menjawab persoalan-persoalan yang ada ataupun komen-komentar yang ada. UK pun macam tu. Rakyat UK cakap PM mereka bukan under election. Betul lah Rishi Sunak tidak mempunyai mandat yang jelas daripada rakyat mereka. Jadi kita kena tengoklah apakah perkembangan di UK nanti apabila berlakunya pilihan raya di negara mereka. Jadi Crusader War already started from the past few years. They started the war in political and economy. Betul lah kalau kita lihat memang dunia-dunia Kristian ni memang amat bersatu padu dan mereka membantulah salah satu sama lain dari segi sudut ekonomi. Tapi saya nak kata war in economy tu mungkin ada sedikit seperti di Iran ataupun di Timur Tengah. Kalau kita tengok Amerika Syarikat banyak menyerang negara-negara Islam sebelum ini. Jadi itu fair comment. Okay, saya baca komen daripada Haikal Syahid. Can I have your opinion? Is Malaysia playing a big role in perjuangkan rakyat Palestin? Bagi saya, ruang yang Malaysia main ni sebenarnya baguslah.
Saya rasa kita tak adalah terlalu dominan seperti yang saya mahukan. Tetapi kita nampaklah usaha pemimpin-pemimpin Malaysia cuba untuk mendekati pemimpin-pemimpin negara-negara Islam yang lain untuk gather support for Palestine. Jadi bagi saya itu memadai buat masa sekarang dan juga memadai kerana memandangkan kita banyak juga memberi bantuan-bantuan dana kepada warga-warga Palestin di Gaza. Tetapi saya rasa memadai. Tetapi kalau of course kalau saya mempunyai pilihan, semestinya saya mahukan Malaysia memainkan peranan yang lebih aktif dan agresif ya, memandangkan sudah beribu-ribu warga Palestin di Gaza terkorban, dibunuh seperti lipas setiap hari. Jadi bagi saya kalau boleh kita lebih agresif lah. Tetapi saya tidak kritik tindak tanduk yang diambil oleh kerajaan Malaysia sekarang. Kita nampak at least kita are doing something and Perdana Menteri is very vocal. Kenyataan daripada Perdana Menteri bagi saya cukuplah membadai. Tuan, saya nak tanya, kenapa Hamas ni suka baling batu lepas tu sorok tangan? Saya tak setuju dengan kenyataan tu bahawa Hamas suka baling batu lepas tu sorok tangan. Saya rasa kita seperti UN Secretary General sendiri menyatakan, kita tidak boleh tengok situasi Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober itu di dalam vacuum. Kita tak boleh tengok itu je dan cakap yang kita tahulah semua benda yang perkara yang berlaku. Tak boleh. Kita kena tengok sejarah. Kita kena tengok sejarah yang berlaku di Gaza yang telah menyebabkan terdesaknya Hamas terpaksa untuk mereka menyerang Israel. Bagi saya itu pandangan yang lebih tepat dengan kebenaran. Tuan, apa cerita resolusi yang dibawa oleh Arab Saudi di PBB? Maaf saya tak baca lagi berkenaan dengan perkara itu. So, dibawa Saudi. Betul tuan, US akan bantu Israel. Yang tu saya rasa memang pastilah. Kalau kita tengok Amerika Syarikat dengan Israel ni mempunyai hubungan yang sangat rapat sekali ya. Israel ni sebenarnya kalau kita tengok daripada sejak, bukan Israel lah, orang-orang Yahudi ini kalau kita tengok daripada segi sejarah, mereka ni memang kaum selepas 3,000 yang lepas, 3,000 tahun yang lepas, mereka kaum yang tidak mempunyai negara. Jadi kebanyakan daripada mereka memang betul latch, mereka memang latch onto itself kepada semua negara-negara yang berpengaruh dan berkuasa. Jadi ketika Roman Empire, mereka pergi ke Roman. Kalau ketika negara England, British Empire tengah kuat, mereka pergi ke British. Dan kalau kita tengok sekarang ni Amerika Syarikat, antara kuasa politik yang paling dominan di dalam politik antarabangsa, kita nampak mereka sangat rapat dengan Amerika Syarikat. Dan kalau kita tengok daripada komposisi kerajaan Amerika Syarikat tu, memang ramai sebenarnya orang-orang Yahudi ya. Memang ramai. Dan daripada segi banking, daripada segi pharmaceutical company, daripada segi media, memang orang-orang Yahudi ni sebenarnya mempunyai pengaruh yang sangat kuat di dalam Amerika Syarikat. Kalau saya nak bagi satu contoh yang baik dulu ketika Raja England hendak untuk melakukan poligami, England ketika itu masih di bawah pengaruh Catholic Church. Tetapi Catholic Church tidak membenarkan untuk poligami. Terutama lagi untuk Raja England untuk melakukan poligami. Jadi itu sebenarnya adalah sejarah terbentuknya Protestant Christian yang berbeza daripada Catholic Christian yang diamalkan di Venice, Itali. Jadi sebenarnya di dalam puisi Shakespeare, ianya telah menyatakan bahawa ada sedikit kritikan lah berkenaan dengan Catholic Christians, dan kritikan tersebut berbunyi seperti ini. Sesuci-suci orang-orang Itali yang Katolik ini, tetapi mereka sebenarnya di bawah telunjuk Yahudi. Ketika itu juga kita boleh nampak daripada zaman Shakespeare lagi, orang-orang Yahudi ini sebenarnya sangat berkuasa.
ketika itu di Itali, mereka sebenarnya yang paling berkuasa di port-port kapal-kapal di Venice itu. Jadi kita boleh lihat bahawa Yahudi ini memang mempunyai keupayaan dan kebolehan yang tersendiri lah, yang sangat unik, terutamanya dari segi ekonomi. Jadi ekonomi itu semestinya memberikan lebih banyak pengaruh kepada politik dan kepada media. Jadi itu perkara yang kita perlu amatilah apabila kita membaca berkenaan dengan sejarah Yahudi. Tengoklah anak Raja Saudi lagi teruk daripada perangai bapak dia. The Crown Prince. Betul lah, Crown Prince. Bagi saya sangat popular. Perangai dia teruk ataupun tidak, saya tak nak komen lah. Buat Halloween lah bagai. Buat The Eye of Tower kat Mekah. Betul lah. Perkara-perkara tu betul. Memang dibuat oleh Crown Prince. Masing-masing punya kuasa, korupi. Agak-agak Hamas menyerang Israel hari itu untuk bagi signal pada Arab Saudi kerana isu normalisasi. Betul Kasim, ini yang saya cuba sampaikan tadi. Ramai yang menyatakan bahawa Hamas menyerang Israel untuk menghentikan normalisasi itu. Tetapi daripada segi teori Amerika Syarikat dengan Israel, pandangan mereka sebenarnya itu datang daripada Iran. Kerana Iran takut bahawa Saudi akan rapat di Amerika Syarikat dan Israel, dan itu akan menyebabkan Saudi lebih berpengaruh daripada Iran di kawasan Timur Tengah itu. Itu teori mereka lah, bukan teori saya. Jadi kita tengok apakah perkembangan dan kita lihatlah apa yang akan terjadi dan siapakah yang akhirnya akan menjadi Big Brother di kawasan Timur Tengah. Sebenarnya jawatan gelaran Big Brother itu masih teruk dipersaingkan di antara negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah yang sangat dominan. Ya. It's a good move from Saudi. At least they play their card already. Crusader War already started from the past few years. Okay. It's a good move from Saudi. At last they play their card already. Which card tu saya tak faham. Mungkin card normalisasi dengan Israel ataupun card untuk berbaik semula dengan Iran. Bagi saya kalau kad berbaik semula dengan Iran tu betul lah. It's a very good move. Kerana saya rasa ramai orang-orang Islam di Malaysia dan juga di luar Malaysia, kita sebenarnya mahukan hubungan yang baik di kalangan orang Islam. Bukannya kita nak hubungan yang baik di kalangan orang Islam untuk kita berperang dengan orang-orang bukan Islam. Tetapi sebaliknya, untuk kita memastikan bahawa kebajikan orang-orang Islam itu terjaga. Tidak kisahlah mereka, di mana mereka berada. Di Yemen, di Egypt, di Saudi, di Jordan, di Lebanon ataupun di Palestin. Jadi itulah ulasan saya berkenaan dengan komentar tersebut. UAE sokong negara mana? Sebenarnya UAE ini bagi pandangan saya lah, dia sebenarnya situasi yang sangat lebih kurang dengan Jordan. Di mana mereka mempunyai hubungan diplomatik yang sangat kuat dengan Amerika Syarikat dan Israel. Mereka juga mempunyai hubungan ekonomi yang sangat kuat bersama dengan Israel dan Amerika Syarikat. Tetapi mereka juga masih orang Islam. Mereka juga masih sebuah negara Islam. Jadi mereka tidak boleh lari daripada simpati dan empati untuk warga-warga Islam yang telah teruk dibom di Gaza. Jadi bagi saya itu pandangan saya. Mungkin pada live akan datang saya akan buat analisis yang lebih mendalam kepada UAE pula. Nantikan. Bagaimana dengan Rusia pula? Mereka nak hantar tentera untuk bantu Palestin tapi berlaku tak perkara tu. Bagi saya amat mustahil sebenarnya untuk Rusia menyertai peperangan Palestin ni. Walaupun betul, kita ada dengar banyak kenyataan daripada Rusia yang memberi sedikit macam signal bahawa mereka akan menyertai peperangan ini. Tetapi bagi saya, the likelihood of that happening sangat-sangat rendah. Pertama sekali, kerana itu, Russia sekarang ini sibuk berperang di Ukraine. Ukraine ni adalah sebuah negara yang sangat kecil sekali kalau nak bandingkan dengan Rusia. Kecil daripada segi geografi dan juga dari segi ketenteraan dan juga dari segi senjata ketenteraan. Jadi kalau nak perang dengan Ukraine pun telah mengambil masa yang begitu lama untuk Rusia menakluki Ukraine, sampai sekarang tak berlaku lagi. Saya rasa Rusia tidak mempunyai
cukup kekuatan untuk mereka main multi-prong war ataupun untuk masuk directly kepada peperangan di Gaza. Jadi bagi saya, Rusia sekarang memain politik lah. Itu pandangan saya, memain politik. Dia menyatakan simpati, menghentam Amerika Syarikat, memandangkan Amerika Syarikat adalah antara musuh utama Rusia. Tetapi likelihood of them betul-betul masuk secara direct sangat-sangat impossible. Tetapi daripada segi dana, saya komen kepada Rusia kerana mereka betul. Mereka telah bagi bertantan bantuan kepada warga Gaza. Jadi yang tu kita pujilah. Tetapi untuk masuk directly peperangan Gaza ni, saya rasa very very unlikely lah. Mungkin tidak dalam masa yang terdekat. Itu komen saya. Ada Rusia masih berhati-hati dari terlibat dari perang yang lebih besar. Betul tu. Saya setuju. Seperti saya komen tadi, kalau Ukraine pun, sekecil-kecil Ukraine pun tak dapat takluk, saya tak rasa Rusia boleh fokus untuk dua peperangan. Jadi kemungkinan besar dia akan fokus kepada Ukraine dulu. Assalamualaikum bang, boleh explain sikit tak? Kenapa Malaysia tak boleh hantar tentera untuk backup di sana? Tak beberapa tahu perkara sebenar. Bagi saya sebenarnya Malaysia, kita mempunyai pandangan yang sangat matang lah. Untuk segi peperangan ini. Malaysia bagi saya, kita sebuah negara yang mementingkan keamanan. Jadi untuk buat masa ini, selagi masih belum mendesak, saya tak rasa Malaysia akan masuk secara direct di dalam peperangan ini. Itu satu. Dan kedua, kita juga perlu akui, di rantau Asia Tenggara ni sebenarnya Malaysia tidak mempunyai pertahanan yang sangat kuat ya. Jadi bagi saya, kalau kita masuk peperangan-peperangan di luar daripada Asia Tenggara, ianya mungkin akan menjejaskan kebolehan pertahanan kita itu sendiri. Saya tak nak komen terlalu banyak, tak nak singgung perasaan MINDEF, tetapi sebenarnya bagi saya, kebolehan ketenteraan, bukan tentera-tentera itu sendiri, tentera-tentera kita memang hebat. Tapi bagi saya, daripada segi senjata, daripada segi equipment lah, mostly kita not there yet. Jadi bagi saya, kita perlu memantapkan dulu sistem pertahanan kita, dan kemungkinan besar one day kita boleh bergiat lebih aktif secara ketenteraan. Dan ketiga, saya rasa itulah, sebenarnya Malaysia mengamalkan politik yang matang kerana kita tidak mahu perkara ini menjadi lebih teruk. Kalau lebih banyak negara, terutamanya macam Malaysia, negara yang jauh daripada kawasan Timur Tengah, Middle East, kalau kita masuk campur pula, dia akan mengakibatkan negara-negara lain juga masuk campur. Jadi kita tidak mahu perkara ini berlanjutan. Jadi daripada segi naratif politik dunia, pemimpin-pemimpin dunia, kebanyakannya unity in message, menyatakan bahawa mereka mahukan gejatan senjata. Kita tak nak, kebanyakan daripada bukan, mereka ada yang nak Palestin menang, ada nak yang Israel menang, tetapi yang lebih penting adalah berhenti dulu peperangan ni. Kerana kalau peperangan ni berlanjutan, lebih ramai, beribu-ribu, lebih ramai, berpuluh-puluh ribu nanti warga Palestin akan terkorban. Jadi kalau boleh, kita nak selamatkan nyawa dulu. Kerana kita tahu rejim Zionis ni dia tak kisah orang tentera ataupun mangsa ataupun citizen, anak kecil, mereka bunuh je. Bom tu kita tak boleh target betul-betul. Bom meletup di satu kawasan tu, kalau ada orang innocent civilian mati, ada orang innocent civilian matilah. Dan daripada angka rasmi yang kita ada sekarang, dah lebih 8,000 daripada warga Palestin telah terkorban, dan setengah daripada itu adalah anak-anak, anak kecil. Jadi ini adalah perkara yang sangat membimbangkan, dan bagi saya dari segi diplomasi affairs, Wisma Putra telah menyatakan bahawa inilah naratif Malaysia buat masa ini, iaitu kita mahukan gencatan senjata. Itu yang lebih diutamakan, dan saya rasa itu akan terus menjadi naratif kita
untuk buat masa yang terdekat dan juga bagi jangka masa yang panjang juga. Tapi itu tidak bermakna Malaysia tidak membantu. Kita masih perlu memainkan peranan diplomatik, juga perlu memainkan peranan memberikan dana-dana bantuan kepada warga Palestin. Jadi itu in some ways that we can help. Tetapi daripada segi ketenteraan, bagi saya seperti saya cakap tadi, I don't think it's a good idea for now, kerana ianya akan mengakibatkan perang itu menjadi lebih besar dan kita mungkin tidak mempunyai keupayaan yang mencukupi untuk menerjah masuk ke dalam peperangan itu lagi. Jadi lebih baik kita memantapkan pertahanan kita dulu. Itu komentar daripada saya. Bang, sekarang dah mula keluar puak-puak yang nak salahkan Hamas punca segalanya. Saya tak pastilah puak-puak itu berada di Malaysia ataupun tidak. Yang dikatakan ni lah. Tapi kalau nak kata di luar Malaysia memang ramai. Memang ramai, banyak negara-negara. Memang ada negara-negara Islam pun yang sebenarnya telah menyenaraikan Hamas itu sebagai kumpulan teroris. Jadi untuk mereka cuba menyalahkan kesemua yang berlaku ni kepada Hamas saja memang adalah. Tetapi di Malaysia saya rasa itu bukan naratif yang dominan lah. Saya rasa di mana-mana di Malaysia ni kebanyakan daripada warga Malaysia, Islam ataupun tidak, kebanyakan daripada mereka mempunyai simpati kepada Hamas dan juga terutamanya kepada warga-warga Palestin di Gaza. Jadi kerana seperti saya maklumkan balik, seperti kenyataan UN Secretary General lah. Bukannya kenyataan kita, bukannya kenyataan anda, tetapi kenyataan UN Secretary General. Kita tidak boleh tengok insiden 7 Oktober tu di dalam vacuum. Kita kena tengok kenapa Hamas serang Israel. Dan kita tahulah bahawa Israel telah membuat penempatan semula, buat rumah-rumah di kawasan-kawasan yang bukan sebenarnya milik mereka, yang sebenarnya tidak diiktiraf oleh United Nations dan juga negara-negara di peringkat antarabangsa. Jadi kita tak boleh tengok in a vacuum. Kita tak boleh salahkan Hamas saja. Kalau kita tengok sebenarnya Palestin adalah mangsa yang sebenarnya kerana mereka yang lebih banyak terkorban dan juga mereka yang lebih banyak hilang tanah-tanah ataupun kawasan-kawasan kepada Israel daripada tahun 1910-an dulu hinggalah sekarang. Memang celaka puak tu. Saya setuju. Saya setuju tuan. Depa memang banghat. Okey, saya tak boleh sebut lah. Tak tengok statement dengan Koming. Abang ada tengok tak statement dari wakil DAP berkaitan dengan himpunan Solidariti baru-baru ni? Sebenarnya tak. Saya sebenarnya sekarang ni lebih fokus kepada isu-isu politik antarabangsa. Eloklah kita letak politik-politik tempatan ini tak adalah on pause. Kita masih kena tahu. Tetapi lebih utamakan antarabangsa lah untuk tengok apakah yang sedang terjadi kepada abang-abang adik-adik Islam kita di Palestin itu. Orang beribu-ribu terkorban setiap hari. Tetapi kalau betul ada DAP membuat kenyataan menentang himpunan Solidariti, bagi saya itu tidak wajar lah. Tetapi kenyataan itu sebenarnya belum masuk radar saya lagi. Jadi kalau boleh kongsikan boleh juga. Rusia ni lawan dia China dengan US. Bagi pandangan saya sebenarnya Rusia dengan China berkawan. Ya, Rusia dengan China mempunyai diplomasi yang sangat hebat. Dan sebenarnya walaupun saya tak ada sebut China tadi, China pun sebenarnya ada memainkan peranan yang bagus di dalam situasi politik di Timur Tengah. Kalau kita tengok siapa yang broker pertemuan di antara hubungan di antara Saudi dan juga Iran, sebenarnya China. Bukan Rusia, bukan Malaysia, tetapi China. Mungkin ramai yang akan terkejut apabila mendengar berita itu, tetapi itulah faktanya. Jadi dan sebenarnya Rusia dengan China ni, bagi saya mereka tak adalah kawan, tetapi mereka ada hubungan diplomatik yang strategik. Kerana mereka, bagi saya, pandangan mereka, Amerika Syarikat dan Eropah ini terlalu dominan di dalam sistem politik antarabangsa. Jadi Rusia dengan China ni sebagai dua negara yang hebat, dua negara yang sangat berkuasa, mereka menjadi counterbalance kepada Amerika Syarikat dan Eropah. Dan walaupun dari segi demokratiknya saya tak adalah mempunyai sokongan yang penuh kepada China dan Rusia,
Tetapi bagi saya, peranan mereka counterbalance Amerika Syarikat dan Eropah itu sangat-sangat penting untuk kestabilan dunia ini. Kerana Amerika Syarikat dan Eropah, kalau kita boleh tengok, dari segi sudut konflik di Israel ni, kita boleh nampak mereka sangat-sangat berat sebelah. Mereka tidak melihat kepada fakta, tetapi mereka membantu Israel hanya kerana kesepakatan mereka. Tidak mungkin mereka membuat keputusan untuk menyebelahi Israel ini kerana mereka rasa itulah